Bila dah pukul 12 malam 1 Januari tahun 2000, sistem komputer diorang baca tahun tu jadi tahun 1900. Memang berposak le budak kerja bank bila masuk esok pagi tu. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Itu hari masa aku live dekat TikTok, aku saja minta cadangan tajuk yang berkaitan dengan isu semasa. Dan ada satu orang ni suruh aku cerita pasal fenomena Y2K. Benda ni terus menarik perhatian aku sebab dari mula-mula aku dengar term ni sampai sekarang ni, sebelum aku nak cerita ni, aku sendiri pun memang tak tahu apa itu Y2K. Y2J tu aku kenal le Chris Jericho. So aku pun minta tolong content writer aku carikan info pasal Y2K. Sambil tu aku pun cari jugalah info yang berkaitan. Jadi hari ni aku nak kongsikan dengan korang tentang fenomena yang pernah menggempaukan dunia pada satu masa dulu, iaitu fenomena Y2K. Y2K ni sebenarnya kecacatan komputer atau dalam bahasa komputernya bug yang dah menyebabkan masalah bila tarikh Masihi yang kita guna sekarang ni dah lebih 31 Disember 1999. So kenapa kita sebut sebagai Y2K? Sebab WWF ke apa? Tak. Y tu membawa maksud ya atau dalam bahasa Melayunya tahun. K tu pula bermaksud kilo yang biasanya mewakili angka genapan 1000. Contohnya macam brand formal attire yang famous masa zaman aku belajar dulu iaitu G2000. Nak sebut G2000 ni panjang, jadi kita orang sebut sebagai G2K. Tak pun kadang-kadang kita borak dengan kawan kan. Kita tanya, berapa kau beli rumah ni? Dia jawab 250k tapi loan bank lah, bukan cash. So maksudnya dia beli rumah tu dengan harga 250,000 secara pinjaman bank. Jadi Y2K ni adalah singkatan yang membawa maksud kepada year 2000. Macam mana boleh tercetusnya year 2000 problem atau fenomena Y2K ni? Untuk pengetahuan korang, sekitar tahun 1960 sampai 1980, komputer engineer menggunakan kod 2 digit untuk rekod tahun. Senang cerita, komputer tahu kita ni di abad ke-20, yang mana setiap tahun akan bermula dengan digit 19. Tapi untuk dia tahu tahun yang mana satu, komputer just baca 2 angka akhir je. Contohnya, kalau 13 Oktober 1976, komputer akan baca sebagai 13-10-76. Cara ni digunakan sebab masa tu, komputer program ni makin complicated dan makan banyak space dalam data storage. Masa zaman ni, data storage komputer ni terhad dan kalau nak besarkan lagi, makan kos yang tinggi. Aku tak tahulah korang ingat ke tak kan? Dulu, time aku guna komputer, external storage guna disket je. Disket tu, storage dia pun main kilobyte je, bukan besar pun. Paling advance pun dapatlah dalam 1 megabyte lebih. Itu pun harga mahal nak mampus. Sekarang ni dah ada pen drive, external hard disk, storage pun dah sampai 500 gig, 1 tera, 2 tera. Harga pun tak adalah mahal nak mati macam dulu. So korang boleh nampak dan faham tak perbezaan teknologi masa tahun 60-an dengan 2024 ni. Jadi masa tu untuk jimatkan space dalam chip komputer, diorang buat satu kod microsystem yang baca tahun berdasarkan 2 angka terakhir je. Alan Greenspan, bekas perunding ekonomi, telah mengaku bahawa dia merupakan salah seorang penyebab kepada masalah Y2K ni sebab dia salah seorang pencipta program komputer yang baca tahun guna 2 angka ni. Cumanya korang kena faham, teknologi komputer ni pun baru develop sekitar tahun 1960-an. Diorang pun tak jangka yang teknologi komputer ni akan berkembang dengan jayanya macam sekarang ni. So diorang buat je lah apa yang diorang rasa sesuai pada masa tu. Masalahnya bila masuk tahun 2000, program komputer sedia ada ni tak boleh baca yang tahun tu adalah tahun 2000. Sebabnya dia cuma baca 2 angka akhir je iaitu 00. Komputer tu tetap boleh baca, tapi dia akan anggap yang 00 tu adalah tahun 1900. Memang kelang kabut lah jadinya. Apa sal melompat 100 tahun ke belakang pula ni? Time travel ke apa? Back to the future. Where you going now? Back to the future? Nope. Already been there.
Itu dah satu masalah. Satu hal lagi, 1 Januari tahun 2000 jatuh hari Sabtu. Tapi kan komputer baca jadi tahun 1900. 1 Januari 1900 jatuh hari Isnin. Macam mana nak kira tu? Lepas tu tahun 2000 tahun lompat. Jadi ada 29 hari dalam bulan Februari tahun 2000. Masalahnya tahun 1900 bukan tahun lompat. Jadi segala aktiviti yang dah diprogram setiap hari jadi celaru dan huru-hara. Maka komputer pun akan buat salah perhitungan dan akhirnya jadi gangguan sistem komputer. Benda ni dah menimbulkan panik pada orang ramai. Sebab bila masuk tahun 2000, komputer dah tak boleh guna. Habis segala kerja yang guna komputer ni nak jalan macam mana? Kalau kita fikir sebagai individu atau pengguna domestik, kita rasa macam benda ni biasa je. Tapi isu kesalahan tarikh ni boleh bagi kesan besar terhadap company atau bisnes yang jalankan operation diorang menggunakan komputer. Untuk pengetahuan korang, isu ni bukanlah diorang sedar lepas dah masuk tahun 2000. Sebenarnya diorang dah nampak benda ni sebelum masuk tahun 2000 lagi. Cuma isu ni jadi kontroversi bila banyak pihak keluarkan banyak teori atau ramalan. Konflik Y2K ni mula-mula disedari pada tahun 1984. Ada seorang wanita yang kerja dengan satu syarikat insurans dekat Illinois masukkan tarikh tamat kontrak insurans klien dia dengan tahun yang melebihi tahun 2000. Bila dia masukkan data tu, komputer dia tafsirkan tahun yang ditulis tu jadi 100 tahun ke belakang. Contohnya dia tulis 31 Julai 2005, tapi komputer dia baca 31 Julai 1905. Bila dia nampak masalah ni, dia dengan laki dia pun tulis satu buku yang bertajuk Computers in Crisis: How to Avert the Coming Worldwide Computer Systems Collapse. Tapi masa dikeluarkan buku tu, orang ramai tak endahkan sangat. Senang cerita, diorang tak nampak dan sedar lagi tentang kewujudan masalah Y2K ni. Tak lama lepas tu, ada satu artikel yang diterbitkan oleh majalah Vanity Fair mengatakan menjelang tengah malam 1 Januari tahun 2000, tenaga kuasa dekat beberapa bandar dah tak berfungsi, hospital akan ditutup dan banyak negara akan berdepan dengan rusuhan. Tak ada siapa yang akan tahu sejauh mana akibatnya sampailah benda tu dah terjadi. Satu benda yang pasti ialah mesin hebat yang mengawal dan memudahkan hidup kita ni dah tak tahu apa yang sepatutnya dilakukan. Tapi lepas dah masuk tahun 2000, hampir semua masalah yang dijangkakan tu tak ada pun jadi. Elok je. Ada juga ramalan lain yang menjangkakan bahawa akan terjadinya pelanggaran kapal terbang dekat udara. Mesin ATM tak boleh berfungsi. Pintu penjara akan terbuka sendiri. Dan yang paling syok sekali, peluru berpandu akan dilancarkan dengan sendirinya. Wah kau, itu dah bukan komputer tak tahu nak buat apa awal. Itu kau dah terpengaruh dengan cerita Terminator. Skynet nak lancarkan nuklear untuk musnahkan manusia. Satu rumah freehold non bumi bang. Okey. 4 bilik, 3 bilik air. Oh, baik lah. Korang pun ada kat sini? Dah lalang korang ada dekat sini. Korang pernah tak terfikir berapa sebenarnya nilai keboleh pinjaman korang untuk korang beli rumah ke, beli kereta ke, buat personal loan ke, buat business loan ke? Korang tak tahu kan? Jujur je le. Okey, sekarang ni aku nak ajak korang cek kesihatan kredit korang. So, macam mana? Ada satu website yang boleh tolong kirakan berapa sebenarnya nilai yang korang boleh pinjam, iaitu mypocket.my. Senang je nak cek. Korang masukkan je jumlah pendapatan dan komitmen korang. Dan sistem ni akan bagi tahu berapa pinjaman yang korang layak dapat. Untuk pengetahuan korang, syarikat yang handle mypocket.my ni dah hasilkan lebih 2000 video berkenaan pendidikan kewangan. Lepas sekian lama diorang mendidik orang, diorang pun cipta mypocket.my untuk bagi rakyat Malaysia ni tahu dekat mana kedudukan kewangan diorang. Bagus ke tak bagus? Dengan nilai serendah RM50, korang boleh terus dapatkan report mypocket korang. 1000 pelanggan terawal akan dapat info laporan Sikris, Sitos, Experience, PK, Angkasa secara percuma. Yang menariknya, korang siap dapat consultation sekali berkenaan kewangan korang. Diorang akan ajar korang macam mana nak susun komitmen korang berdasarkan laporan kewangan korang. Barulah korang mudah nak buat keputusan berkenaan kewangan korang. Sebenarnya kan, korang kena cek kesihatan kredit korang at least tahun sekali tau. So tunggu apa lagi? Pergilah daftar mypocket.my sekarang. Korang boleh tekan link yang aku dah letakkan dekat description ataupun pin komen. Okay, korang pergilah sambung tengok video dulu. Aku nak tengok rumah ni kejap. Zan, kalau aku nak beli rumah ni cash boleh? Cantik, lagi baik. Berapa kau nak beli ni? Aku ingat nak beli satu taman lah Kau kata tadi nak buat. Jadi, disebabkan orang mula sedar pasal masalah Y2K ni, beberapa tahun sebelum masuk tahun 2000, pakar komputer dan penganalisis kewangan dah mula risau. Andai kata masalah sistem komputer tu akan bagi kesan dekat pangkalan data. Jadi, banyaklah company besar yang buat software dan hardware ni berlumba-lumba nak cari penyelesaian kepada masalah ni. Diorang start invest duit untuk bangunkan software baru yang boleh baca tahun
kepada 4 angka. Selain dari syarikat komputer, kerajaan UK dan US pun campur tangan untuk settlekan masalah ni. Pada tahun 1998, Presiden Bill Clinton sign satu perintah eksekutif untuk mewujudkan President Council on Year 2000 Conversion. Majlis ni terdiri daripada pegawai kanan pentadbiran dan pegawai-pegawai dari pelbagai agensi. Ahli-ahli majlis ni kena bekerjasama dengan sektor kerajaan dan swasta dalam usaha nak berdepan dengan masalah-masalah yang akan berlaku akibat fenomena Y2K. Pada bulan Oktober 1998, kerajaan US meluluskan akta yang dinamakan sebagai Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act. Tujuan akta ni dibuat untuk menggalakkan pendedahan dan pertukaran maklumat oleh syarikat yang berkaitan berkenaan masalah pemprosesan komputer, macam mana nak selesaikan masalah tu dan apa-apa je yang berkaitan dengan peralihan kepada tahun 2000. Pada Februari 1999, PBB pula wujudkan International Y2K Cooperation Center. Ini adalah usaha kerjasama antara kerajaan untuk sama-sama selesaikan masalah fenomena Y2K ni. Pada bulan Disember 1999, US dan Rusia buat kerjasama yang dinamakan sebagai Center for Year 2000 Strategic Stability untuk mengelakkan daripada berlakunya serangan nuklear dan peluru berpandu. Untuk pelindungan individu pula, ada beberapa syarikat dekat US dah memperkenalkan survival kit yang boleh dibeli dengan harga serendah $49. Dalam survival kit ni, pelanggan akan dapat barang keperluan asas macam torchlight, minuman, makanan, selimut, lilin, kompas dengan radio. Nampak tak? Opportunist. Dia sama macam masa COVID hari tu lah. Kan face mask dengan sanitizer ni dah jadi keperluan pada masa tu. Harga barang-barang ni terus melambung naik. Jadi aku berani kata, masa ni mesti harga lilin pun naik 3-4 kali ganda tau. Selain daripada barang-barang keperluan asas, jualan senjata pun mengalami peningkatan. Benda ni dah buatkan orang ramai mula rasa panik dan sentiasa berjaga-jaga. Andai kata ada rompakan lah. Rizab Persekutuan Amerika Syarikat pun buat persediaan awal, di mana diorang cetak lebih 70 bilion US dollar wang kertas atau bersamaan $255 untuk seorang individu dekat US. Benda ni dibuat demi nak pastikan bank tak kehabisan duit. Lepas segala persediaan dibuat, waktu yang dinantikan pun tiba. Bila dah masuk tahun 2000, berlakulah banyak kejadian dekat pelbagai negara disebabkan kesan Y2K ni. Dekat US, satelit pengintip US dilaporkan tak ada connection selama 2 hari. Sistem dari darat pun tak dapat nak proses maklumat yang direkodkan dari satelit. Kejadian ni jadi masa malam tahun baru berdasarkan waktu GMT, Greenwich Mean Time. Kalau dekat Perancis pula, diorang ada masalah dengan sistem peta cuaca dekat Paris. Kau tahu dia jadi macam mana? Sistem diorang buat tarikh tu dari 1999 jadi 19,100. Mana pula datang tahun 19,100 tu? Dekat Jepun, masalah jadi dekat sistem komputer yang berkaitan dengan alat monitor radiasi dekat loji kuasa nuklear diorang. Nasib baik masalah tu tak berapa nak serius now, so boleh diselesaikan cepat. Last kali dekat negara jiran kita, Bank Indonesia mengalami gangguan bila komputer diorang salah baca tahun. Bila dah pukul 12 malam 1 Januari tahun 2000, sistem komputer diorang baca tahun tu jadi tahun 1900. Memang berposak le budak kerja bank bila masuk esok pagi tu. Berdasarkan kajian firma penyelidikan Gartner, jumlah kerugian seluruh dunia disebabkan fenomena Y2K ni dianggarkan sebanyak 438 bilion US dollar. Kos global untuk settlekan masalah fenomena Y2K ni pula dianggarkan sebanyak 600 bilion US dollar. Secara keseluruhannya, fenomena Y2K ni memang bagi kesan masa awal tahun 2000. Cuma sikit je. Tak adalah teruk now macam yang digembar-gemburkan oleh sesetengah pihak. Ada juga yang kata fenomena Y2K ni sekadar teori konspirasi akhir zaman je. Tapi dalam kata tak teruk pun beratus bilion juga dah habis untuk settlekan masalah ni kan. Yang untungnya siapa? Company-company komputer ni juga. Di ambang tahun 2000 tu je, Microsoft dah buat untung bersih sebanyak 7.79 bilion US dollar. So bagi aku, masalah fenomena Y2K ni memang ada. Cuma disebabkan sistem komputer yang tak sesuai dengan perkembangan zaman je. Bila dah jumpa masalah, buat je le software baru yang lebih terkini. Apa yang nak pening now? Yang bagusnya, banyak syarikat dan kerajaan dah bagi kerjasama yang baik untuk buat persediaan awal. So tak adalah terjadinya masalah yang menyebabkan semua sistem terhenti. Cuma dia punya hype tu je dah macam Skynet nak conquer dunia pula kan.
Begitulah dia penerangan tentang fenomena Y2K yang pernah menggempaukan dunia pada satu masa dulu berdasarkan pembacaan dan pemahaman aku. Jadi, kalau ada yang lebih pakar atau lebih faham tentang fenomena ni, nak bagi pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Dan sekiranya video ni telah memberikan jawapan kepada persoalan korang dan korang ada rasa seronok bila dah dapat tahu tu, kalau korang ada rasa tu, korang tekan je button super thanks tu banyak-banyak. Seperti biasa, aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penerangan aku untuk tajuk minggu ni tak berapa nak jelas sangat. Aku sangat berterima kasih kepada korang semua yang sudi meluangkan masa untuk dengar cerita aku ni sampai habis. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.